Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul dan sama-sama kita menghidupkan suasana-suasana ingat memperingati suasana takmil wal istiqmal. Jadi pertama kita nak kena sama-sama membetulkan niat-niat kita, hati kita ni supaya matlamatnya hanya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan niat yang bersih, yang ikhlas itu, Allah memberikan kepada kita rahmatnya, barakahnya, memberikan kepada kita ma'unahnya, karamahnya, nusrahnya, hidayahnya, taufiknya, supaya kita dapat sama-sama melaksanakan segala yang kita tahu. Jadi pada malam ini mari sama-sama kita mentajdidkan syahadah kita dengan kita membaca kan, mengucapkan kalimah syahadah bersama-sama insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita satu kekuatan. Ketika kita membaca syahadah yang pertama, kita niatkan dalam hati kita, kita minta pada Allah supaya Allah membina kekuatan, memberikan kekuatan kepada kita ini, iaitu iman, Islam dan ihsan. Kita minta supaya Allah memberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan sebagaimana yang sempurna yang telah diberikan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kita, iaitu terdiri daripada kita kata jamaah an'amta alaihim, jamaah yang diberikan nikmat oleh Allah, iaitu jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'in serta sekalian mereka yang mengikutinya, sehinggalah kepada ulama-ulama yang besar. Antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Jalani rahimallah. Itu juga ulama-ulama yang lain. Kalau di Nusantara, Syekh Ahmad Fatani. Begitu juga untuk kenali contohnya antara imam-imam, ulama-ulama yang muhaqqiqin. Dan insya-Allah kita memohon kepada Allah supaya kita bersama-sama dengan perjuangan mereka, perjuangan mereka yang terdahulu. Kita ingin mengambil barakah. Barakah ni maknanya kita nak ikatkan hati kita ini satu perasaan sayang, kasih kepada mereka. Dan kemudian kita ingin meminta kepada Allah ketika kita bersyahadah tu, supaya Allah SWT mengizinkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan ini sebagaimana yang telah mereka semua laksanakan. Kita minta supaya Allah jadikan majlis ilmu kita ini sebagaimana majlis ilmu mereka, kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Kita minta kepada Allah kerana kasihnya kita, sayangnya kita kepada mereka. Inilah yang digambarkan sebagai barakah, tabaruk, satu perkara yang menjadi roh dan kekuatan, ikatan hati antara kita pada hari ini dengan mereka yang terdahulu daripada kita. Hari ini kalau geng-geng Wahabi, dia memang tak sukalah benda-benda barakah-barakah ni. Dia rasa dia seorang-seorang dia. Tapi kita ingin sama-sama minta pada Allah, ya Allah, dengan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, ahli-ahli sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in,
dan sampailah kepada para ulama pejuang-pejuang yang saleh, Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, begitu juga kepada para rasul dan anbiya, para malaikat yang ada. Kita nak gabungkan semua golongan-golongan yang beriman itu, supaya ya Allah jadikanlah kasih sayang kami sebagai asas, sebagai satu ikatan untuk kami mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah disebut sebagai tabaruk. Tabaruk ni kita mengambil kebaikan, mengharapkan kebaikan daripada Allah dengan atas dasar kasih sayang kita kepada mereka yang terdahulu. Malahan kita ingin minta supaya Allah memberikan kepada kita, menjadikan seluruh amalan kita sebagaimana amalan mereka. Kita jadikan mereka sebagai contoh. Dan kemudian kita minta juga kepada Allah dalam syahadah kita ini satu kekuatan untuk kita melaksanakan amalan-amalan Islam, iman dan ihsan tadi, dengan satu kekuatan untuk memperjuangkan iman, Islam dan ihsan. Kerana pada hari ini tak cukup sekadar kita beramal, tapi mesti amalan itu membina kekuatan untuk berjuang. Kalau kita beramal tapi amal tu setakat kita memenuhkan masa kita aja, ataupun kita beramal setakat kita boleh melaksanakan amalan-amalan yang kita sebut amalan fardu, sunat dan sebagainya tadi, maka tidak memadai. Kita berhajatkan kepada amalan yang membina kekuatan, yang sebenar, yang hakiki, iaitu sehingga kita boleh memberikan sumbangan dengan izin Allah kepada kebangkitan Islam. Sebab kita bukannya nak sekadar beramal, tapi kita nak beramal untuk menyumbang pada jalan Allah, menyumbang pada jalan kebangkitan Islam. Barulah amalan kita itu satu amalan yang kuat, qawiyun. Amalan yang qawi, yang kuat, itu amalan yang mempunyai kesan untuk membantu kebangkitan Islam. Jadi bukan hanya sekadar kita zikir seorang-seorang 1000 kali, 10,000 kali, tetapi kita nak sama-sama menjadikan zikir itu kekuatan kepada diri kita, hati kita, fikiran kita, supaya mudah-mudahan dia menjadi satu yang boleh dijadikan asbab kebangkitan Islam. Sebab itu kita nak kena minta pada Allah. Kita nak minta pada Allah, ya Allah jadikanlah golongan-golongan yang terdahulu daripada kami, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami sayang, para sahabatnya, para keluarganya, para mereka yang mengikutinya, supaya amalan-amalan mereka berjuang itu menjadi contoh kepada kita dan kita melakukan sebagaimana mereka lakukan. Kita minta kepada Allah. Jadi syahadah ni kita minta jugalah. Yang akhir sekali kita minta supaya Allah SWT mengizinkan segala amalan itu buat dengan istiqamah, dengan ikhlas, dan Allah terima kita sebagai hamba dia. Kita buat amal banyak tapi Allah tak terima sebagai hamba dia, tak guna juga kan. InsyaAllah kita baca syahadah 3 kali insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah.
Jadi kita syukur kepada Allah Taala, kita panjangkan selawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Malam ni kita nak sambung sikit tentang perkara yang bersangkut paut dengan menuju huru-hara fasa hidup bersama-sama dengan Taifah Mansurah. Jadi insya-Allah kita akan menceritakan tentang Taifah Mansurah selepas daripada tajuk ni, selepas daripada tajuk huru-hara ni, tentang siapa Taifah Mansurah tu, hakikat dia, sifat-sifat dia. Hari ni ramai orang yang hidup dalam keadaan berjamaah, tetapi yang berjamaah tu oleh kerana kita tidak memahami tentang tabiat jalan perjuangan ni, maka kita lihat bagaimana keadaan umat hari ni camuk kan, berpecah belah. Dan kita pun dijangka akan berhadapan dengan perpecahan yang teruk lah, kan. Wallahu alam sejauh mana impaknya pada kita, tetapi perpecahan yang mungkin kita akan hadapi inilah perpecahan yang akan menggoncang hati kita, menggoncang hati kita. Kita harap tidak berlaku di tempat kita lah, kan. Jadi tetapi kita tidak boleh nak meletakkan harapan itu sebagai dasar, kan. Sebagaimana juga kita tak boleh meletakkan mimpi sebagai dasar rujukan kita. Mimpi dia boleh jadi panduan, tapi dia bukan menjadi dasar. Rujukan kita adalah Al-Quran, hadis Nabi, sunnah Nabi, kemudian ijma' sahabat, ijma' ulama, dan kemudian juga ialah qiyas. Itu antara kita kata 4 sumber rujukan yang paling utama. Jadi mimpi tak termasuk. Mimpi tak termasuk dalam sumber rujukan. Jadi sebab itu kita hari ini apabila kita berjumpa dengan orang yang boleh bermimpi benda yang berlaku, kita jangan hairan. Kenapa kita tak boleh hairan? Kerana memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan pun tentang akhir zaman ini, masa zaman Nabi lagi. 1400 tahun dulu Nabi dah cerita dah berkenaan dengan perkara yang akan berlaku. Kita sebut profesi. Profesi ni kalau orang Melayu panggil ramalan. Ni sebenarnya ramalan, ni hadis Nabi. Dan sebagaimana digambarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata ada sebahagian daripada hadis-hadis Nabi itu yang memang ditutup kerana belum sampai waktunya, yang kalau dibuka kepada masyarakat umum akan menjadi fitnah, terpaksa ditangguhkan. Sebab tu ada satu kumpulan hadis yang telah ditemui di Turki, yang di bawah perpustakaan Osmaniyah, yang telah ditemui sekelompok hadis yang terputus-putus, dan hadis itu telah ditulis pada 2 Hijriah kalau tak silap. Kita tengok balik, lama dah ni. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bukan 2 Hijriah, setelah saya tak ingat, tapi saya nanti cek balik. Jadi bila hadis ini dituliskan pada masa itu, ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu an sedang dalam keadaan sakaratul maut. Kuat sikit ni. Tak dengar. Kita tukar ni. Baik, dengar sekarang insya-Allah. Tadi tak pakai ni sebenarnya sebab nak charging. Mudah-mudahan cukuplah masanya. Jadi satu ketika saya ada buku ni, hadis ni telah didedahkan oleh beberapa orang pengkaji. Dan dalam kajian itu mereka menyatakan tentang hadis ini adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah ditulis ketika dia hampir-hampir menghadapi sakaratul maut, yang dia katakan kepada sahabat-sahabat dia, aku sebenarnya
Ada perkara lagi aku nak sampaikan yang Nabi sebut, yang aku belum sampaikan, tetapi sekiranya aku sampaikan sebelum ini mungkin jadi fitnah. Maka aku bimbang aku sampaikan sekarang pun akan jadi fitnah. Kerana hadis itu menceritakan tentang masa depan, tentang peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua, peperangan dunia ketiga. Dan dalam hadis itu disebut Anwar Sadat, disebut tentang Palestin, disebut tentang Hitler. Hitler ada perkataan tu. Disebut tentang Saddam Liman ataupun Saddam Hussein yang membinasakan. Jadi dalam hadis tu dia sebut. Saya ada hadis tu. Jadi hadis tu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan digambarkan tentang ratu. Ratu namanya queen. Dan bila dia cerita tentang hadis itu, saya pernah bawa hadis ini pada masjid-masjid lah. Jadi orang dengar lah. Tapi ada di kalangan ustaz-ustaz kata ni hadis ni bukan, hadis ni daif, sebab sanad dia terputus. Sanad dia terputus, dan kita tak nak tengok sanad tu terputus tak terputus. Itu memang dari sudut hadis yang sahih. Tapi nak menggambarkan hadis ini menceritakan kejadian perang dunia pertama, kedua, ketiga, dengan keadaan yang tersusun dan betul kepada tahun-tahun, dia punya tahun-tahun tu. InsyaAllah ada masa kita akan boleh baca hadis ni lah. Saya pun dah tak ingat, dah lama dah. Dan kemudian begitu juga ada di kalangan orang-orang yang bukan Islam juga, yang ada mimpi. Ini dah sebut mimpi, Maknanya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dah cerita tentang apa yang bakal berlaku, sehingga perang dunia pertama, kedua, ketiga pun disebut, tidak mustahil iblis yang ada, dia punya tenteranya, syaitan itu akan merakamkan benda tu. Dia boleh mencatat, dia merakam. Dan bila dia mencatat dan merakam, tidak mustahil dia akan bagi kepada orang-orang seperti Nostradamus, seorang Kristian, yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku. Begitu juga berlaku kepada beberapa pendeta-pendeta Yahudi yang mengetahui tentang peristiwa yang disebut berlaku sungguh. Begitu juga beberapa pendeta-pendeta daripada Kristian. Dan sekarang ini, pada abad yang beberapa abad yang lepas, kita dengar pula orang Islam pun mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Seperti asalnya Mirza Ghulam Ahmad, daripada pengasas kepada Qadiani Ahmadiyah, yang telah mengharamkan jihad kepada British. Tak ada jihad dengan British, tak ada jihad. Kita kena sokong British, lebih kurang begitulah. Dan dia mengaku Nabi. Dan Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ini menyatakan bahawa dia telah bermimpi berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah melantik dia sebagai Rasul dan Nabi menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia mimpi. Dan begitu juga berlaku kepada orang-orang yang selepasnya. Kalau dulu daripada kalangan pendeta Kristian, pendeta-pendeta daripada kalangan orang Yahudi, sekarang ni orang Islam pun berlaku. Dan banyak perkara-perkara yang berlaku yang menggambarkan tentang kejadian-kejadian yang berlaku biiznillah, dengan izin Allah. Dan kemudian perkara-perkara itu disampaikan oleh orang yang digambarkan sebagai mimpi daripada Allah. Kita tak nafikan ada mimpi yang saleh, yang baik, kita tidak nafikan. Ada mimpi yang benar daripada Allah, kita tidak nafikan. Tetapi orang yang bukan Islam pun pernah dapat mimpi yang tepat. Contohnya siapa? Orang paling jahat di dunia, antara orang paling jahat di dunia, Firaun. Zaman kita ada Maha Firaun. Zaman dulu ada Firaun aja, Maha tak ada. Jadi Firaun ni dia mimpi. Apa mimpi dia? Dia mimpi tentang ada orang yang akan bunuh dia. Maka akibat daripada mimpi itu dibunuhnya anak-anak Bani Israel dalam rangka nak membunuh Musa alaihissalam. Mimpi dia betul, benar, tepat, Kemudian begitu juga Namrus ataupun Namrud. Raja Namrud ni keturunan daripada cucu cicit Nabi Nuh alaihissalam, yang merupakan seorang raja yang cerdas, cerdik, genius. Raja ni genius. Banyak teknologi termasuk Babylon.
Kan kita kata yang Babylon tu, taman-taman tergantung, itu teknologi dia. Dan kebijaksanaan dia dalam memerintah, dia memang pandai sebagainya. Antara mimpi yang terkenal ialah mimpi tentang bayi yang akan, bukan bayi lah, itu demi kiasan ni, tapi maknanya Ibrahim yang akan mengalahkan dia, dan akhirnya dia akan mati sebab Ibrahim. Jadi dia mimpi juga tentang bayi yang akan membunuh dia, yang akan ni contohnya kan. Jadi takkanlah Namrud mimpi kita nak ikut Namrud sebab mimpi dia benar. Takkanlah Firaun mimpi Musa nak bunuh dia, benar kan. Raja raja tu yang mimpi 7 tahun tu, Nabi Yunus zaman Nabi Yusuf. Siapa nama raja tu? Mimpi tentang 7 tahun gemuk, 7 tahun kurus, 7 tahun gemuk balik kan. Itu ditafsirkan oleh Yusuf AS, mimpinya benar. Jadi takkanlah kerana mimpinya benar kita kena follow raja-raja tersebut. Jadi di sini kita lihat mimpi tidak boleh menjadi dasar kepada apa yang kita nak pegang. Dia menjadi nasihat, boleh menjadi panduan, tetapi dia tidak boleh menjadi dasar. Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas, itu asas. Maknanya kalau kita jadikan hak empat ni sebagai kita kata dasar rujukan kita dalam bertindak, insya-Allah tidak sesat. InsyaAllah tidak sesat. Jadi sebenarnya banyak benda yang berlaku pada hari ini. Jadi ada banyak orang-orang Islam hari ini yang berada dalam keadaan keliru, confused dan sebagainya. Malahan ada di kalangan kita yang sampai peringkat berpecah belah, bergaduh dan sebagainya. Dan inilah antara perkara yang penting untuk kita merasai. Tetapi kita tak rasa apa-apa lagi sebab hari ini kita belum lagi diserang dengan serangan-serangan yang maksima. Belum maksima lagi. Kita boleh makan lagi, boleh minum lagi, boleh buat apa yang kita nak buat hari ni kan. Jadi ini belum maksima lagi. Jadi maksimanya masih bila? Maksimanya apabila kita memahami tabiat jalan menuju kepada penyatuan umat. Jadi malam ni kita tengok sikit. Bila sebut Taifah Mansurah, jangan sebut pasal Taifah Mansurah ataupun Taifah Najiyah, iaitu kelompok yang akan diberikan oleh Allah kemenangan dan kelompok yang diberikan bantuan oleh Allah SWT ini. Jangan kita sebut kalau kita tidak boleh menuju kepada kesatuan hati, kesatuan pemikiran, kesatuan amal. Kerana hari ini rupa-rupanya kita telah dididik dengan sistem yang telah menjadikan kita seperti livestock dan binatang yang hanya ikut aja arus. Jadi kalau kita ikut arus, kita habis. Tak kira lah kita namanya raja, Raja Kapur ke, Raja Gopal ke, Raja sebenar ke, ataupun kita nama kita ni orang-orang yang biasa-biasa aja. Semuanya berada dalam sistem yang akan membawa kita kepada kesusahan dan kita kata jauh daripada Allah. Jadi untuk memahami tabiat jalan, saya nak merujuk kepada satu buku, Menuju Jamaatul Muslimin. Satu tesis yang dibuat oleh salah seorang daripada alim dan meninggal dunia dah dia. Dia punya jasa dia buat tesis ni. Tesis ni alhamdulillah, kata yang soleh saya nak baca sikit sebanyak. Selalunya saya tak baca, hari ni saya nak baca. Sebab dekat Melaka special. Jadi sebenarnya apa yang digambarkan di sini, bagaimana, apakah ada tabiat jalan yang ada di depan kita yang bakal kita akan hadapi, dan kemudian menyebabkan kita tak boleh nak bersatu. Tak boleh nak bersatu. Kerana yang pertama sekali, tabiat jalan yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bahawa jalan-jalan yang akan kita lalui ini adalah jalan yang penuh dengan kesukaran. Huffatil jannah bil makarih. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Muslim dan sebagainya. Dikata huffatil jannah. Syurga itu dikelilingi oleh bil makar, oleh perkara-perkara yang kita tidak suka. Benda yang kita tak suka, yang nafsu kita tak suka. Maka apabila kita mahu menempuh jalan, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berhadapan dengan jalan-jalan yang pelbagai. Sekarang ni mungkin belum lagi, ataupun mungkin dah
tapi kita masih tak perasan. Akan menempuh jalan yang pelbagai, jalan-jalan yang membawa kepada penghinaan, penganiayaan, ejekan. Di samping itu kita juga melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang jalan-jalan yang adanya tahanan-tahanan, adanya di kalangan mereka yang bersama atas jalan yang Allah bagi nikmat ini, sampai peringkat mereka berada dalam tahanan, mereka berada dalam penjara. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu hadis, panjang hadis ni, hadis riwayat Imam Muslim, bagaimana Nabi kata ada di kalangan orang sebelum kamu yang ditanam sampai ke kepala. Ini hadis sahih. Saat tanam sampai paras kepala, kemudian selepas itu digergaji kepalanya. Sama ada digergaji sini ataupun sini. Bukan sembelih, digergaji. Maknanya nak bagi sakit kan. Ada yang di kalangan orang sebelum kamu, kata Rasul, ni hadis juga, hadis yang sahih. Apabila badannya itu disikat dengan sikat besi, dicocok dengan, kita kan bayangkan garpu ke apa tu, ditarik sehingga tersiat kulitnya, dagingnya tersisir, sehingga akhirnya tubuhnya itu disikat-sikat sehingga dagingnya terkeluar. Ada di kalangan mereka yang berada di atas jalan ini, Nabi sebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya itu digergaji, bagi dua, belah dua, digergaji juga, belah dua. Ada di kalangan orang sebelum ini yang dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Kita boleh bayangkan bakar hidup-hidup macam mana. Kambing yang kita bakar pun dah mati dah. Kita baru sembelih korban ke apa kan. Kambing kita bakar tu dah mati. Lembu kita rebus tu dah mati dah. Dah tak rasa apa-apa. Tapi ni hidup-hidup, dibuat parit yang besar. Ini ashabul ukhdud. Dibuat parit yang besar, dipenuhkan dengan api. Kemudian dia pun tolak seorang-seorang. Kalau engkau tak bersama agama negara, agama raja, kamu akan dicampak. Seorang-seorang dicampak. Semua masuk. Sehingga sampai seorang ibu yang ada baby. Ibu yang ada baby, dia pun nak lompat, tapi dia tengok anak dia kesian ke anak dia. Anak aku tak tahu apa-apa, sayang ke anak. Dia mati tak apa, tapi anak dia. Maka tiba-tiba bayi itu berkata, wahai ibuku, janganlah kamu ragu-ragu untuk beriman pada Allah. Bayi bercakap. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ashabul ukhdud. Jadi ibu itu pun campak diri dia bersama bayi dengan kalimah la ilaha illallah, campak. Dibunuh habis mereka yang beriman dengan parit yang berisi api yang membakar tubuh. Jadi kita boleh bayang tak saat tu macam mana. Ni sekarang ni bawa kita bersisih faham. Percaya mimpi ke tak percaya mimpi? Percaya Mahdi ke tak percaya Mahdi? Percaya kena baca kunut ke tak baca kunut? Bawa kita bertelaga macam itu, pun kita dah rasa sakit kat mana-mana kan. Ini belum lagi, tak sampai lagi. Yang dikatakan huru hara tu tak sampai lagi. Yang dikatakan api tu tak sampai lagi. Nabi gambarkan satu hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana Dajjal datang, dia bakar orang mukmin hidup-hidup. Bakar hidup-hidup. Jadi apa yang berlaku sebelum kita akan berlaku ketika huru hara tersebut. Ketika zaman huru hara itu akan berlaku, di mana orang yang beriman itu mungkin akan berhadapan dengan api yang akan membakar tubuhnya, akan berhadapan dengan sikat besi yang akan disikat dengan pisau, dicincang, ataupun akan dia berhadapan dengan gergaji yang digaji, dibelah tubuh badannya. Malahan mereka melihat sebahagiannya digantung hidup-hidup, dipijak-pijak sampai mati, diikat dengan gari dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan satu ungkapan yang jujur, iaitu syurga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak disukai. Jadi nak sebut kat sini, apabila sampai huru hara nanti, kemungkinan kita akan berhadapan dengan perkara-perkara yang demikian.
perkara-perkara yang mencabar iman kita, mencabar Islam kita, mencabar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah akan terpecah dua. Orang yang beriman sikit pun tidak ada munafik, orang yang munafik sikit pun tak ada iman. Dan inilah perkara yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Ni ayat ni dia menceritakan tentang kan huru-hara. Kita nak bayangkan kita ni, huru-hara kita ni macam mana hati kita ketika Dajjal keluar, tenteranya berkuasa. Apa firman Allah tadi? Apakah kamu mengira? Am hasibatum an tadkhulul jannah? Kamu akan masuk syurga? Cukupkah kita sembahyang, puasa, kita berada dalam keadaan hari ini beribadah, boleh pergi umrah kan? Tak nak vaksin boleh tipu-tipu pergi umrah juga kan? Boleh pergi haji. Yang tak nak vaksin pun boleh pergi juga kan? Yang vaksin pergi juga. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepada kamu ujian sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cubaan. Zulzilu, digoncang. Jadi hari ini bila sebut huru-hara ni, bukan sekadar tak ada duit, tak ada makan. Bukan sekadar kita hari ini mungkin bolehlah ada lagi kan, sikit-sikit. Tetapi digoncang. Hati kita akan digoncang. Zulzilu, seperti zulzilu ni, zalzalah ni seperti gempa bumi. Digoncang. Hati kita ni gementar. Bukan berdebar, gementar. Bukan gementar, digoncang. Digoncang. Kita pernah kena goncang? Sekali-sekali kita goncang diri kita kan, atau goncang anak kita, suruh anak kita goncang kita kan. Jadi Allah gambarkan digoncang sehingga berkata hatta yaqul ar-rasul, sehingga berkata para rasul wallazina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman yang bersama dengan dia, mata nasrullah. Mata nasrullah, bilakah datang pertolongan Allah? Digoncang. Sampai rasul, sampai orang beriman keluar tersebut, bilalah Allah nak tolong, bilalah Allah nak tolong. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Kita je rasa situ. Dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamallahu wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga padahal belum nyata, belum terbukti. Bagi Allah yang Maha mengetahui itu orang berjihad dan orang-orang yang sabar. Jadi banyaklah ayat-ayat ini. Jadi di sinilah kita nak tengok maksud huru-hara tu ialah kita akan berhadapan dengan goncangan. Kita akan berhadapan dengan kesusahan. Dan masathumul ba'sa, kita akan berhadapan dengan ba'sa ni, kesusahan, malapetaka, bencana. Ba'sa ni susah. Wad-dharra, penderitaan, peperangan yang susah. Maknanya masa tu mungkin ketakutan menguasai hati manusia. Mungkin masa tu tak ada tempat dah nak berlari, tak ada tempat nak lari dah. Tak ada tempat nak lari dah. Mungkin masa tu terkencing agaknya, takut sangat sampai terbuang air besar, takut sampai pengsan mungkin. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana huru-hara yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini bukan hanya sekadar huru-hara kita tak boleh ada air sehari, 2 hari, 3 hari, tak ada makan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak makan, ataupun mungkin kita kemarau kan, kebuluran, setakat begitu, tetapi sehingga digoncang hati-hati kita tadi. Maka di sinilah, di atas jalan tabiat jalan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan
hasil perjuangan dan kesudahan and raja-raja yang zalim. Jadi dia sebut sini, pada masa yang sama, ketika kita digoncang, ketika kita susah tadi, pada masa itulah kita tengok wajah orang yang goncang kita tadi tu, orang yang mendatangkan kesusahan dengan biiznillah tadi, raja-raja, raja-raja, Dajjal, tenteranya dan sebagainya tadi, kan, mereka pasti kalah. Mereka pasti kalah. Masa tengah goncang tu, kita pegang dengan Allah. Kenapa? Kita tengok, kan. Ini berita baik. Berita apa berita baiknya? Ini kita nak letakkan iman di tempat kita ni. Iaitu kita tengok hebat goncangan-goncangan, peperangan-peperangan yang dibuat oleh raja-raja sebelum ni. Firaun bunuh puluh ribu bayi, tak nak bagi Musa ni bangkit. Kan, Namrud dengan api yang besar hebat nak bakar Ibrahim alaihissalam. Kan, begitu juga raja-raja yang lain, kekejamannya, kehebatannya. Di mana raja-raja tersebut? Di mana keturunan Firaun yang berkuasa di Mesir, yang sampai sekarang sepatutnya kalau betul dia hebat, kan, dia boleh berterusan dengan dia punya legenda dia, lepas dia anak dia, cucu dia, sebagainya. Di mana Namrud? Di mana raja-raja yang hebat yang ada di sekitarnya? Di mana Mongol, Tatar, Genghis Khan, yang kita kata hebat sebagainya, di mana mereka? Habis hancur. Jadi maknanya sebenarnya huru-hara yang datang tadi itu, dia bukanlah suatu yang berterusan, tetapi dia satu yang sebagai ujian saja. Sebagai ujian saja. Kan? Kita tengok apa huraian-huraian. Ada banyak ayat sinilah kalau kita baca satu-satu, kan. Kita tengok apa yang disimpulkan dalam tafsir Fizil Quran. Disimpulkan bentuk ujian. Kita tengok kita tengok ujian ni dengan mata hati kita. Kita nak rasa kalau kita berada dalamnya. Antaranya penganiayaan, kita dianiaya. Apa bentuk yang kita kata penganiayaan? Kalau di Gaza contohnya, kan, katalah di Gaza, di kawasan Gaza, sepadan tu, tembok tu belakang tu adalah Israel. Apa dibuat? Kata penganiayaan. Antaranya najis-najis di sana tu, saluran najis tu disalirkan ke dalam Gaza. Bayangkan orang sebelah rumah kita tembuk tandas dia, dia berak, dia apa, masuk rumah kita. Nak buat macam mana? Dia masuk rumah kita. Ini di Gaza berlaku. Orang Islam kita di sebelah West Bank pula, di sebelah kawasan Jerusalem, Baitul Maqdis semua tu, kan, rumahnya tu kalau dia ada undang-undang, kalau rumahnya rosak, rumahnya pun tak boleh repair, tak boleh renovation. Bayangkan, rumah kita dah banyak tahun, mungkin rumah mak ayah kita dulu, kita waris duduk adalah bocor atap, tak boleh repair. Repair kena denda. Repair kena denda, silap-silap kena tangkap, silap-silap kena halau dari rumah. Ini undang-undang di Israel ni sekarang. Ini sekarang ni. Contoh. Kalau kita lah duduk kat itu, boleh tahan tak? Berapa lama kita boleh bertahan? Dia ada no vacant act. Maknanya rumah tidak boleh dibiarkan kosong. Kalau rumah tu kosong, maka dia akan jadi hak Israel. Kalau dulu memang betul kosong lah, kita keluar daripada Palestin contohnya, West Bank tu, pergi ke Jordan bercuti, ramai-ramai, rumah kosong. Itu jadi boleh menjadi hak milik Israel. Kalau rumah kosong, dia boleh datang sini tak ada orang, terus jadi dia punya. Ini akta, rumah tak boleh kosong di sana. Untuk orang Palestin ni kena, orang Israel tak kena. Kita boleh tahan tak macam tu? Berapa lama boleh tahan? Cikgu, rumah kita ni tiba-tiba kosong, kan. Dulu ada masanya juga. Sekarang ni sampai peringkat, kalau katakan rumah tu kosong sebab pergi kerja, isterinya kerja, anaknya kerja, pergi sekolah ke, ataupun bapaknya pergi kerja, rumah kosong sekejap, sebelah pagi, sebelah tengah hari agaknya, petang agaknya, malam ada orang. Tak, sekarang ni kalau kosong sekejap pun dia boleh gunakan apply akta ni. Jadi akhirnya bila suami keluar, isteri kena duduk rumah. Isteri keluar bekerja, suami kena duduk rumah, bergilir-gilir. Ini
penganiayaan, dari kebatilan, para pelaku kebatilan, kemudian tidak dapat ada siapa boleh tolong. Kalau kita boleh juga kita kata, marilah terpakat-pakat kita buat memorandum pergi ke raja, buat RCI, berharaplah depan istana raja agung, kan, buatlah apa-apa semua. Tuanku tolong kami, tuanku tolong kami. At least kat Malaysia ni adalah juga. Kemudian raja ni yang prihatin lah, yang tak prihatin pun tak tahu je. Hak prihatin ni keluar, anak apa? Oh, kamu kena aniaya, berkata Sultan Johor. Kami dianiaya oleh kerajaan federal, kata Sultan Johor. Bajet-bajet untuk rakyat Johor disekat dan sebagainya, maka better tidak puas hati, kata Sultan Johor. Adalah pembelaan juga, sejauh mana wallahu alam, tapi ada pembelaan. Tapi nak sebut sini, di Palestin contohnya tak ada. Akan sampai satu masa apabila orang beriman itu dianiaya, dan para pelaku kebatilan, orang yang batil tadi tu melakukan penganiayaan dan tidak dapat penolong. Tak ada orang boleh tolong, tak ada orang boleh bela, tak ada orang boleh mendukung kita menyelesaikan masalah. Ini akan berlaku ni. Dah berlaku dah pun sekarang ni pun. Kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat kepada KKM. Tak apalah, Datuk YBKJ, saya ulur saya punya ni, mari saya ambil lah dos 1, 2, 3. Sekarang dah 4 dah. Saya ambil lah. Saya tak nak jadi anti vaksin, saya pun ambil. Kenapa? Nak pergi haji, nak kena ada vaksin. Nak pergi umrah, kena ada vaksin. Nak pergi sekolah, kena ada vaksin. Kata kena duduk dalam bilik air, kan? Ni tidak ada kena-mengena dengan sekolah mana-mana. Tiba-tiba dah ambil vaksin, sakit. Sakit, kita kira lah sakit apa. Kan, sakit hati tu lagi tak kira, tak nampak. Sakit nampak ni. Tak ada boleh. Pergi hospital, kamu dah ambil vaksin, dah ambil. Kamu sakit apa? Tak tahulah, kepala saya pening, jantung saya berdebar-debar. Nah, ambil ubat Panadol balik. Macam tu je. Kan? Saya bukan cakap bagi pihak diri sendiri, kita cakap bagi pihak rakyat ni. Banyak. Saya nak baca satu benda. Mana saya baca tadi? Allahu Akbar. Kat Malaysia ni masalahnya kita tak buat satu analisa pun. Jadi tak ada data. Data yang ada ialah data daripada luar negara. Apa data luar negara ni? Kat sini ke? Saya baca tadi, ada satu laporan daripada mana entah, dia mengkaji berkenaan dengan kesan injection. Rupanya dah lebih kurang 40 juta mati seluruh dunia. Jadi data ni ada mana? Saya banyak sangat sampai tak jumpa dah. Banyak sangat. Jadi baik. Saya bukan cerita pasal kesan sampingan AFI ni, tak. Saya nak cerita orang yang kena terkesan ni tak dapat pembelaan. Ada yang sakit lah lepas kena injek. Ni semua tak injek. Ini semua tak injek, jadi tak tahulah kan. Ada yang sakit? Ada. Tak ada. Tak ada, semua tak injek. Tak maulah KJ, orang sini semua tak injek. Jangan cari kat mana. Nak sebut kat sini, masalah kita, orang yang injek ni, kawan-kawan kita daripada GPMC ramai. Yang kena kesan sampingan ramai. Yang meninggal pun ada. Kan? Yang meninggal pun, yang buta mata ada. Macam-macam lah. Jadi bila nak dapat pembelaan, tak dapat pembelaan. Kerajaan sebutlah pampasan 500,000 lah, berapa, 1 sen tak ada. Baik, jadi inilah penganiayaan yang mana pelakunya itu menganiaya dan tidak ada penolong, tidak ada pembela. Ini antara bentuk ujian. Kemudian fitnah. Ini fitnah pula, menimpa keluarga dan orang-orang yang dicintai. Kan? Orang fitnah kita pula. Ini mesti grup anti vaksin. Tak ambil vaksin, grup anti vaksin. Anti-vaksin inilah yang memusnahkan negara kita. Keluar fitnah. Padahal anti-vaksin ini, orang tak nak ambil vaksin tu, hak dia tak nak ambil vaksin. Kalau dia tak nak ambil vaksin, dia kena coronavirus mati, biarlah dia mati. Kan? Dia tak nak ambil vaksin, dia punya hal lah. Kan?
Tapi jadi anti vaksin pula. Akta, ada pula nak buat akta anti vaksin tapi tak berjaya. Jadi fitnah menimpa pula, dituduh macam-macam. Ini grup ni lah, ni grup akhir zaman lah, prepping lah, apa sebagainya. Dan di fitnah tadi tidak ada orang yang boleh membela, tak boleh membela. Jadi ada lagi lah, banyak lah. Ada yang diboykot, dan ada yang diboykot, ada yang macam-macam lah. Jadi nak sebut kat sini banyak lah perkara-perkara yang akan berlaku, yang akan menggoncang. Jadi bagaimana cara kita ingin berhadapan dengan fitnah-fitnah ini, untuk mempersiapkan kita, diri kita berada di dalam apa yang digambarkan sebagai Taifah Mansurah. Inilah antara perkara-perkara yang kita sama-sama tengok sikit, ulang kaji lah, kita ulang kaji noh pada malam ni tentang perkara-perkara itu yang disebut sebagai fitnah-fitnah, fitnah-fitnah yang ada. Banyaklah fitnah ahlas dan sebagainya. Mana dia ni? Tak jumpa-jumpa. Okey. Baik. Ada 5 persiapan. Saya dah pernah sampaikan benda ni, saya ulang balik. 5 persiapan utama untuk kita berada di dalam Taifah Mansurah. Yang pertama sekali, ialah 5 persiapan ni ialah 5 persiapan untuk kita bangkit. Untuk kita bangkit. Kalau tak, kita tak akan boleh dapat. Yang pertama sekali ialah untuk kita membangkitkan kebangkitan iman dan takwa. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita tak akan boleh bersama Taifah Mansurah sekiranya iman dan takwa kita tidak tertingkat. Wajib kita meningkatkan iman. Wajib kita meningkatkan takwa kita. Kalau takwa tak cukup sekadar takwa kena ada, takwa kena ada peningkatan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini pertama. Jadi yang ni saya cakap banyak kali dah, memang kena ulang. Dan tuan-tuan guru pun kita pun kena ulang juga. Iman ni. Apa maksud iman ni? Maksud iman di sini secara umumnya ialah mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah? Mentauhidkan Allah ini maksudnya ialah kita mentauhidkan perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah dan zat Allah. Prosesnya. Wajib kita mengenal Allah. Wajib kenal Allah. Jadi hari ini kita kena kenal Allah dengan cara yang paling mudah, kena meningkatkan iman kita. Yang kedua, kebangkitan ibadah dan akhlak. Yang kedua, untuk kita bersama Taifah Mansurah, kita kena yakin, kita kena faham, kita mesti melaksanakan ibadah. Apa yang wajib, buat semua. Kita tahu wajib je buat. Apa yang haram, tinggal semua. Apa yang Allah haramkan, tinggal. Jadi kita tengok balik hidup kita, ada tak? Kenapa? Kerana di akhir zaman ini, kita akan melihat orang yang tak jaga ibadah, dia tidak akan ada akhlak. Walaupun namanya itu Menteri Agama. Ini tak ada kaitan dengan Menteri Agama sekarang lah, tapi Menteri Agama lah. Macam mana keadaan dia? Ketika Allah izin ada kebaikan-kebaikan dia, ada allowance dia, ada gaji dia, ada apa dia, maka dia mula bermewah-mewah. Akhlak pun berubah. Agamawan, akhlak dia sama macam artis. Agamawan nak ada apa dia panggil? Ada peminat juga. Follower kan. Dia cari follower juga, cari peminat juga. Sehingga akhirnya sampai sedekah RM10 pun masuk dalam FB dia. RM10 je kan. Pergi dakwah pun masuk dalam FB. Pergi dakwah masuk dalam FB. Amalan-amalan. Jumpa dengan LGBTI. Tengok orang-orang pondan simpati dengan orang pondan. Bagi nasihat lah, janganlah jadi pondan macam itu Tapi apa yang kita nampak dan sebagainya, timbul fitnah pula. Sampai last mereka pun ada hak juga untuk jadi pondan. Peluk-peluk dengan pondan tu. Tak apa peluk, salam dengan pondan tak apa, peluk dengan pondan tak apa. Jadi menjadi masalahnya kita bila menteri peluk pondan, menteri laki-laki peluk pondan. Memanglah benda wuduk tak batal. Kenapa dia laki-laki?
Dia tak apalah tak ada nafsu pada lelaki, tapi pondan tu ada nafsu tak ke lelaki? Ada. Dia suka tak menteri peluk? Suka. Sebab tu bila saya dulu ditugaskan untuk menjaga anak-anak yang terlibat dengan gay ni, pondan ni kan, salah satu yang kita kaji, jangan kalau dakwah dengan pondan, jangan peluk dia. Kita peluk, kita rasa dia lelaki, tak apa. Dia rasa kita ni lain. Dia rasa diri perempuan. Bila kita peluk tu, dia rasa lain. Iya. Apa definisi pondan, cikgu? Dekat sekolah mungkin tak nampak sangat lah. Dekat universiti banyak. Apa definisi perempuan? Saya adalah seorang perempuan yang terperangkap dalam tubuh badan laki-laki. Itu pondan. Dia rasa dia perempuan. Dia rasa dia perempuan. Rasa perempuan. Fikir dia aku perempuan. Tapi terperangkap dalam tubuh badan laki-laki. Tak adil. Allah jadikan aku begini. Sebab tu orang pondan nampak macam lembut, lemah lembut, tapi sebenarnya keras hatinya. Saya dah berdepan dengan pondan ni. Sebab tu bila dakwah dengan pondan, tak boleh peluk-peluk. Tak boleh. Kita okey, dia itu tak okey. Oh tak apalah ustaz, saya akan ikut ustaz. Terima kasihlah peluk-peluk. Oh dia nafsu dia naik. Wah aku dapat peluk dengan ustaz E ni. Ustaz E. Boleh peluk dengan menteri, peluk dengan menteri. Oh menteri tak apa. Ini tak batal. Hukumnya dari sudut hukum tak batal sembahyang. Betul lah tak batal dia lelaki. Tapi jiwa dia rasa dia perempuan, merangsang nafsu dia. Kalau nak dakwah dengan pondan ni ada cara dia kan. Jangan kita ikut nafsu dia. Oh simpatisian kamu. Betul lah kamu dulu pernah kena perkosa. Ada kebanyakan sebahagian pondan-pondan ni kena perkosa. Kena diliwat. Sebahagian lah, tak semua. Bila kena liwat, dia rasa macam suka, akhirnya jadi nafsu. Jadi rupa-rupanya jadi macam tu pula. Jadi sebab itulah nak sebut kat sini, apabila kita tidak meningkatkan ibadah kita, akhlak kita pun tidak akan meningkat. Jadi kita tengok ibadah kita. Apa ibadah yang paling asasi sekali? Ibadah solat. Jagalah sembahyang. Jaga sembahyang. Kalau ada kita belajar dengan tok guru, tuan guru, syekh kabir, serban besar, cakap pandai, atau tak ada serban, tak ada janggut pun, cakap pandai, semalam saya bermimpi jumpa Allah. Allah berkata A, B, C, D. Jadi sungguh A, B, C, D. Maka kita tahu betul. Sembayang pun tidak. Bila dia tak sembayang, merengan-rengankan sembayang, maka dia bukan dakwah Islam, da'iyah. Sesat. Jadi salah satu benda yang nak tengok, kalau tuan-tuan guru ni tak sembayang, tak jaga sembayang, kemudian tak ikut syarak, dia dah sampai makam apa? Makam paling tinggi, kekasih Allah. Dia dah sampai makam kekasih Allah, kemudian selepas tu oleh kerana dah makan kasih Allah, boleh tak apa, saya salam dengan awak, saya peluk dengan awak, laki perempuan tak apa, hati saya pada Allah dah, tak pada awak dah. Dia melanggar syarak. Mana-mana manusia yang melanggar syarak, tak kira lah namanya syekh kabir, tok guru, maha guru, apa pun yang melanggar syarak, maka dia adalah sesat. Ini benda yang kadang-kadang kita tak nampak, tapi dia ada magic, dia ada karamah. Apa karamah dia? Dia berada dua tempat dalam satu masa. Dia guna hantu gaya, boleh lah. Guna hantu gaya, boleh lah. Dia boleh jalan atas air. Dia guna jin, boleh lah jalan atas air. Sihir. Kita daif sangat, terutamanya orang Melayu ni. Daif sangat. Tengok orang tu ada kekuatan, ada kelebihan, ada kehebatan, boleh buat sesuatu yang ajaib. Ini karamah. Ini karamah, ini kemuliaan. Bukan, sihir. Sihir. Musalamatul kazzab. Musalamah al-kazzab ni, dia pun sihir juga. Dia guna semua yang sesatnya ada sihir. Jadi dia kata, di alasan saya ni karamah, saya dekat dengan Allah, saya kekasih Allah, saya dah zikir sampai saya naik ke langit dah, macam itu. Maka saya dah gugur semua syariat dah gugur, tak payah sembahyang.
Tak payah puasa, tak payah naik haji. Sentuh lelaki perempuan tak apa. Nikah batin boleh. Maka semua sesat. Kenapa? Kerana dia telah melangkaui syariat Allah. Tapi orang kita tak faham, tak nampak. Kenapa? Ilmu yang ada pada hari ini dah diangkat. Sebab itulah kita lihat sini, ibadah tak boleh langgar. Tak kira lah kita siapa pun. Dan banyak sangat yang sesat ni. Ada 72 golongan sesat. Kan? 73 semua pecah, 73 akidahnya tadi. 72 sesat, satu aja yang okey. Jadi kita lihat hari ini bagaimana kita perlu lihat tengok ibadah kita. Nombor satu, solat. Kalau ibadah ni solat. Solat kita okey tak? Kita rasa solat kita okey tak? Kita nilai diri sendiri lah. Kalau kita rasa solat kita masih ada lalai kat situ, masih ada riak kat situ, masih ada kita main-main, anggap mudah solat. Nabi SAW bila azan aja dia tak tengok dah orang lain. Dia terus pergi nak semayang ke Allah. Nabi SAW. Kan? Aisyah radhiyallahu an sedang bual-bual dengan Nabi, tiba-tiba azan. Maka Nabi tinggalkan Aisyah. Aisyah kata, macam aku tak ada kat situ. Nabi tinggalkan Aisyah sebab panggilan daripada Allah. Solat. Itu Nabi. Orang yang telah menjadi kekasih Allah. Bila solat, dia dengan Allah. Ini solat tak solat? Tak solat. Nak tahu tuan guru tu sesat, tengok solat tak solat. Tengok tu dulu. Kalau dia tak jaga solat, tak solat, memang confirm sesat. Confirm sesat. Itu pertahanan terakhir akhir zaman ni. Akhir zaman pertahanan terakhir solat. Ni macam mana nak bangkit ibadah? Macam mana nak bangkit akhlak? Solat tak jaga. Hari ni kita jaga solat. Solat yang fardu kita jaga. Kalau boleh tahajud. Saya menyuruh pada tuan-tuan perempuan, selagi kita tidak boleh solat tahajud tiap-tiap malam, selagi itulah kita lemah. Walaupun kita dah solat jamaah. Kenapa? Kerana orang yang berada di akhir zaman akan bersama dengan orang-orang yang akan berjuang tadi. Dia memerlukan Allah. Sebagaimana para sahabat Nabi dulu amat-amat memerlukan Allah. Mereka bangun malam. Bangun malam minta pada Allah. Terutamanya kita yang ada tanggungjawab, yang ada amanah. Kena bangun malam. Tak banyak, sikit. Nabi SAW menggambarkan kalau kita tak bangun malam, boleh qada yang malam terlepas tadi. Jadi kalau boleh kita cuba jaga solat malam. Bila jaga solat malam ni, solat fardu kena jagalah. Itu memang kena confirm dah kan. Jadi solat malam berapa rakaat agaknya? Yang sunnahnya berapa rakaat? Kalau nak buat 100 rakaat macam Umar Abdul Aziz boleh juga kan. Tapi kita tak mampu 100 rakaat kan. Sengit kan. Buat berapa rakaat agaknya? Buat 11 rakaat ke kan? Termasuk apa? Termasuk witir kan? Kalau tak boleh 11 rakaat, buat 10 rakaat, 9 rakaat pun tak apa. Ikutlah 7 rakaat pun tak apa kan? Buatlah yang mampu. Tapi bangun malam. Tanda kita iman kuat, kita rindu ke Allah. Tanda rindu ke Allah, bangun malam. Nak tidur pusing sini sekejap, pusing sana sekejap, pusing sini sekejap, terbangun malam. Bangun. Kalau letih sangat pun paling kurang dia akan angkat tangan, dia akan doa ke Allah. Paling kurang, ya Allah, aku tak larat ya Allah nak bangun. Ampunilah kelemahan aku ya Allah. Dia pun baca doa. Dia tak larat nak bangun, mungkin kita letih, mungkin kita sakit, mungkin kita tak kuat tadi. Minta ke Allah. Tapi terjaga tak? Terjaga. Terutama orang tua-tua ni, semua tua belakang. Terjaga. Kenapa terjaga? Nak buang air, betul? Mesti nak buang air. Yang tengok ni semua kan, tua-tua. Tua-tua belaka. Bukan saya yang nampak tak muda kan. Tetapi kan, kita semua ni bangun malam, kita boleh buang air kecil, boleh minum air, boleh buat apa, semayang tak kan. Bila kita tak semayang, kita belum serius dalam perjuangan. Nak duduk bersama Taifah Mansurah, serius malam bangun tahajud, baru serius. Kalau tak serius kita. Jadi kita nak tahu kita ni kuat ibadah tak kuat ibadah, tengok tu salah satu contoh. Baik, kemudian akhlak. Akhlak ni yang paling kuat sekali apa? Akhlak kena meningkat.
Akhlak yang paling best sekali. Apa dia akhlak yang paling best sekali? Akhlak yang paling best yang boleh menyebabkan kita mendapat keampunan Allah, boleh menyebabkan kita boleh masuk syurga tanpa hisap, ialah apabila kita tengok siapa musuh kita, tengok siapa orang buat jahat kat kita, tengok siapa orang anyaya kita, orang zalim kat kita tu, maafkan dia. Ni akhlak paling. Kita boleh balas, kita boleh maki dia, kita boleh buat jahat kat dia, kita boleh sihir dia, kita boleh santau dia. Kalau kita nak buat lah, kita kata boleh, kita nak kacau dia. Tapi ya Allah, aku maafkan dia kerana Engkau ya Allah. Ini akhlak paling mulia. Maknanya akhlak yang paling hebat, yang paling Allah suka ni. Jadi kalau kita boleh buat hak tu, insya-Allah yang lain-lain pun boleh buat. Tengok siapa yang musuh kita, siapa yang menyebabkan kita marah, siapa yang menyebabkan kita jadi tak elok ni. Kan? Sebab yang jadikan kita tak elok tu izin Allah kan? Izin Allah. Dan bila kita boleh memaafkan dia tadi, maka Allah SWT akan mengampunkan kita. Ini akhlak kita dengan sesama manusia. Sebab tu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia mereka yang bermanfaat kepada yang lain. Bermanfaat pada lain ni bukan bagi duit RM10 je, tak. Bermanfaat pada lain bila dia buat jahat kat kita, kita maafkan dia. Hari ni forget tak kan? I forgive you kan? Saya dah maafkan kamu. Tapi ingat, boleh bangkit, terutamanya perempuan, isteri kepada suami ni. Ni tak ada kaitan dengan mana-mana perempuan-perempuan yang ada ni kan. Fitrah perempuan ni, dia suka kan cakap kan, suami dia seolah suami dia tak buat apa-apa kan, dia je buat semua kan. Akhirnya dia membelakangkan suami dia. Besar tu. Ya, sebab tu hari ni kita, kalau ada orang buat salah kat kita, nombor satu kan, kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah, maafkan dia. Kalau kita boleh maafkan dia, lupakan kesalahan dia, maka Allah akan naikkan darjat kita. Terutamanya bila kita ada kedudukan, boleh balas. Boleh balas. Sebab tu orang beriman, orang Islam, dia bukan nak cari gaduh. Tak suka cari gaduh. Tak suka cari gaduh. Yang suka cari gaduh ni kan, orang yang tidak beriman, yang tidak Islam. Orang beriman Islam, dia boleh tahan, dia boleh sabar. Kecuali bila berlaku benda yang berlawan dengan hak tadi, maka dia akan pertahankan hak. Itu lainlah. Hak Islam, bukan hak peribadi. Jadi akhlak ni kita kena tengokkan satu. Kita ada satu persiapan. Ini persiapan nak duduk dalam Taifah Mansurah. Kita takkan berjumpa dengan orang yang baik-baik kalau kita tak baik. Sebab tu kita kena tengok balik kebangkitan tadi. Kemudian yang ketiga ialah kebangkitan hati kita nak sayang kepada saudara kita, sahabat kita. Sayang, ukhuwah. Ini kebangkitan. Kebangkitan untuk kita nak rasa sayang pada makhluk. Tengok makhluk, nampak kebaikan dia. Ini perkara yang bakal kita hadapi ni. Kita akan berhadapan dengan ramai orang yang sakit. Sakit yang paling hebat sekali, sakit psikologi ni, dengan sakit jiwa. Itu paling hebat sekali. Sehingga kan ramai orang akan mati sebab sakit jiwa. WHO menyatakan bahawa penyakit yang akan menyebabkan ramai orang mati pada tahun 2020 ialah penyakit stres. Ini 10 tahun lepas disebut. Saya pun fikir, kenapa stres? Kan, dia cakap antara dulu jantung stres. Jantung stres. Rupanya sungguh-sungguh berlaku sekarang. Stres. Kenapa stres? Sebab kena vaksin. Stres. Ataupun sebab tak vaksin. Stres juga. Pakai tu. Pakai kan. Pakai tu. Jaga tadi pagi kan. Tuan, tolong pakai mask. Saya pergi hospital sekejap. Pergi hospital. Adalah urusan di sana. Dia suruh pakai mask. Okey. Saya pun ambil mask. Baru nak pakai, lift datang. Tutup, saya pun letak balik.
Ni contohlah, stres. Kita stres. Nah, bila tak ada mask tu, keluar kereta, terlupa buat mask. Kan? Mask tak ada, macam mana ni. Kalau perempuan boleh guna tudung ni tutup kita kan. Laki-laki tak ada tudung kan. Stres. Rupa-rupanya serangan biological weapon ni meninggalkan stres kat kita. Jadi ramai stres. Ada bunuh diri stres, sebab stres bunuh diri. Baik, jadi sebab tu kita nak kena lihat, tengok, nak pandang kasih sayang. Banyakkan senyum. Banyakkan senyum. Macam mana nak senyum? Macam mana nak senyum selalu? Macam mana jadi orang bahagia? Apa rahsia? Ada orang ni kan? Ingat Allah lah. Macam mana cara ingat Allah? Selawat. Betul ke ingat Allah akan senyum? Berapa kali kita ingat Allah senyum? Ke ingat Allah ngantuk? Duduk atas tak apa cikgu? Tak apa. Maklum lagi, kita faham, kita kan dah ni kan. Semua dah season berlaku kan. Biasalah tu kan. Dia sebenarnya kita macam nak latihan senyum ni kan. Masa bila kita senyum? Masa hati kita suka kan. Logik lah kan. Suka, hati kita bahagia kan. Senyum lah, kata tak boleh senyum. Suka bahagia ni datang daripada mana? Sayang. Macam mana nak sayang? Kita kena bayangkan Allah sentiasa bagi kebaikan kepada kita. Nombor satu kan, apa pun yang berlaku pada kita, semuanya baik. Kita terbang lewat, kita pergi kerja, accident, apa saja, ya Allah bagi kat kita semua baik. Senyum. Kenapa? Kerana Allah sayang kita. Kalau Allah tak sayang kita, dia dah binasakan kita. Macam mana dia binasakan kita? Dia jadikan kita orang sibuk dengan sesuatu yang selain daripada dia. Hari ini kalau kita sibuk dengan dunia, terputus daripada Allah, maknanya Allah tak suka kita. Sebab tu janganlah kita rasa orang yang Cina, India yang bukan Islam, orang putih yang bukan Islam tu, harta banyak, kereta banyak, semua banyak tu, kan, tanda dia bagus. Allah suka tak? Allah sibukkan dengan benda yang paling hina, iaitu dunia pada dia. Allah sibukkan kita dengan ingat dia, kan, sayang kat dia. Itu tanda Allah sayang kita. Kita nak kena rasa macam tu. Kita tengok benda dunia ni, kita nampak orang tu ada rumah besar, kita bangga dengan dia. Kalau lah aku ada rumah besar macam ni. Kalau lah aku ada kereta macam ni. Kalau lah aku ada harta macam ni. Kalau aku ada orang ada yang ada ni. Kita tak rasa yang ada kat kita tu lebih berharga daripada apa yang ada pada dia. Sebab kita tak rasa sayang ke Allah. Kita tak kenal Allah. Allah bagi kita yang terbaik. Orang beriman, Allah bagi terbaik. Confirm, Allah bagi terbaik yang beriman. Allah bagi kita beriman pun. Sebab tu kita semayang kan. Kita boleh semayang. Allahu Akbar semayang. Semayang khusyuk semayang. Nikmat hidayah dan taufik dan inayah lebih besar daripada semayang ni. Lebih besar daripada syurga. Maksudnya nikmat Allah bagi hidayah, kita boleh semayang tu. Ada orang tak semayang. Nikmat Allah bagi taufik, kita boleh melakukan hidayah tadi. Hidayah ni ilmu kan, dapat tahu. Kita buat tu taufik. Dan inayah pula taufik. Dan inayah ni apa? Kita menyempurnakan amalan tadi. Itu lebih besar daripada syurga dan isi-isinya. Jadi bila kita boleh iman, boleh ada Islam, ada iman, boleh beramal, taufik Allah tu, hidayah Allah tu, inayah Allah tu lebih besar daripada amalan kita. Sebab taufik, hidayah dan inayah tadi daripada Allah. Kita solat daripada kita. Jadi taufik tu lebih besar. Jadi sebenarnya Allah dah bagi balasan sebelum pergi syurga lagi. Apa balasannya? Ada kebaikan kat kita, Allah sayang kat kita, maka Allah bagi kita boleh solat. Allah bagi kita boleh baca Quran. Allah bagi kita boleh buat baik. Boleh berjihad lagi. Syahid pula contohnya. Itu maknanya boleh buat tu dah ganjaran yang besar. Itu kita kena tengok. Sebab tu nak rasa sayang ke Allah ni nombor satu. Sebelum cerita benda lain, nak sayang ke Allah dulu. Dan bila sayang ke Allah, apa yang Allah bagi kat kita, itu yang terbaik. Bukanlah maknanya kita serah diri kat dia, tak. Tapi maknanya apa pun yang berlaku,
Kan? Jadi kita kena sayang kat Allah. Kan? Kita dengan kita rasa ihsan Allah kat kita. Apa yang baik pada kita yang menyebabkan Allah masukkan kita beriman dengan Islam ni? Apa sebab? Kan? Allah pilih kita. Boleh duduk dalam jamaah, ada ikhwah, ada orang soleh. Kan? Apa yang ada kat kita ni yang Allah pilih banding orang lain? Tengok orang Cina tu lebih baik dari kita. Kan lebih sungguh-sungguh, tapi dia pilih kita. Allah pilih kita. Allah pilih kita tu balasan sebenarnya. Itu dah ganjaran dah tu. Belum syurga. Syurga tu tak sehebat ganjaran yang ada kat sini. Tapi kita pasal nampak material, nampak nak makan sedap, nak tidur best, rumah istana kan. Jadi kita nampak material tu, maka kita kata nak syurga. Sedangkan hidup berjuang itu, boleh berjuang, boleh iman, boleh Islam, boleh sembahyang, itu taufik, hidayah dan inayah Allah itu dah besar dah sebenarnya. Jadi kita nak cakap Alhamdulillah ni, nak cakap Alhamdulillah tu pun dah satu balasan daripada Allah. Sebab kebaikan, sebab kasih sayang Allah yang Allah berikan pada kita. Jadi sebab tu kita nak kena sayang kat Allah. Bila boleh sayang kat Allah, baru boleh sayang kat makhluk. Sebab tu kita test. Macam mana nak test sayang kat Allah? Sentiasa ingat Allah. Banyak ingat Allah, kita sayang kat Allah. Sebab tu macam mana cara kita nak latih supaya sayang kat Allah? Kita banyakkan ingat Allah. Banyakkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Kita banyakkan zikir. Banyakkan selawat. Banyaknya, nanti Allah akan bagikan satu kasih sayang. Ini kekuatan. Baru kita boleh sayang sahabat kita. Kalau tak, kita sayang sahabat kita mesti sebab lain. Apa sebabnya? Sebab sahabat kita sama boleh buat projek dengan kita. Dapat duit, dapat sesuatu. Kalau kita sayang Allah, maka kita akan dapat itu. Jadi ini penting, ini persiapan. Sebab tu nak bersama dengan Taifah Mansurah ni, dia bukan susah, tak susah, tapi menyebabkan kita ni kita terlupa dengan nikmat Allah bagi tadi. Yang keempat, kebangkitan, persiapan kita nak kena buat amal secara bersama-sama. Wahdatul amal. Saya sebut kita kena self-governance. Sekarang ni kita kena fikir, kita nak independent. Ini perkataan ni agak apa? Agak bahaya sikit. Kita nak berdikari. Jangan bergantung dengan makhluk. Berdikari. Apa nak buat? Kita nak kena independent daripada sistem jahiliyah yang ada, yang mengajak manusia kepada syirik. Semua dia. Kita nak kena ada pendidikan kita, ekonomi kita, pertanian, makanan, peternakan kita, sistem dari sudut masyarakat, macam mana yang kita kena buat sistem, semua. Jadi semua yang ada dalam hidup kita ni kita nak buat secara jama'i. Jadi hanya orang yang ada perasaan nak buat sesuatu secara bersama-sama, mereka akan duduk dalam Taifah Mansurah. Mereka akan duduk dalam kebangkitan. Dengan orang yang ikhlas tadi, orang yang kita sayang tadi, yang baik-baik dengan Allah tadi, yang ada hubungan tadi. Bila kita ada perasaan untuk nak bersama-sama dengan buat kerja sama-sama, maka insya-Allah Allah akan dorongkan kita dengan Taifah Mansurah, dengan kelompok. Jadi apa kalau kat Malaysia ni, siapa Taifah Mansurah? Ni dia. Ini mesti kumpulan jamaah A, jamaah B, jamaah C, jamaah Ansar contohnya. Dia mana satu Taifah Mansurah? Taifah Mansurah ni ialah jamaah yang menepati ciri-ciri Taifah Mansurah lah. Apa ciri-ciri? Kita nanti sebut nanti. Antaranya yang kita sebut ni lah. Maknanya perasaan dipanggil syuur jama'i. Satu perasaan nak buat kerja sama-sama. Sebab kita akan berhadapan dengan ujian yang besar, dengan kemuncaknya Dajjal akan keluar. Kita tak mampu seorang-seorang. Kita kena buat bersama-sama. Ini adalah satu persiapan untuk kita berhadapan huru-hara tadi. Mungkin lepas ni akan timbul fitnah. Contohnya saya kena fitnah. Contohnya tuan-tuan kena fitnah. Kan, ujian, orang fitnah, orang tiba-tiba keluar fatwa sekian. Kita kenal lah ni, sekian kan. Kena fitnah. Tiba-tiba kena tangkap, tiba-tiba
tiba-tiba kena penjara, tiba-tiba kena aniaya, tiba-tiba kena rampas harta semua. Fitnah orang boleh buat. Ni zaman tipu daya kan. Di mana ukhuwah tadi? Di mana ukhuwah? Tadi saya jumpa dengan seorang kawan kita. Dia kata bila orang tu jemput pasal perjuangan aja, dia mesti berhadapan dengan kesusahan. Maka bila sahabat kita yang ada pada hari ini, kita tak doakan dia, maka kita bimbang fitnah tu datang kat kita. So doakan sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita. Lagi kita dengar dia sakit, kita doakan dia. Lagi kita dengar dia keadaan susah, kita doakan dia, kebaikan kepada dia. Jadi doa ni adalah amal yang pertama sebelum kita buat projek-projek amal yang lain. Jadi contohnya, kalau kita kata okey, ada projek pertanian, peternakan, peladangan. So sahabat-sahabat yang terlibat, katakan ada 10 orang. Ketika kita nak mulakan tu, pagi tu nak doa pada Allah, minta rahmat dan barakah untuk 10 orang tadi. Jadi amal yang jama'i ni, wahdatul amal ni bermula dengan hati kita minta pada Allah supaya kita buat kerja ni sama-sama dengan ikhlas. Minta rahmat Allah. Ini dia panggil rabitah. Rabitah ni bukan dengan Rasulullah sahaja, tapi dengan sahabat-sahabat kita yang kita tak nampak ni. Kita kat rumah lagi, tengah nak sembahyang subuh, tengah nak bangun tahajud, kemudian kita teringat kita akan buat projek. Projek apa? Tak kira dah projek apa. Kita doa pada sahabat-sahabat yang kita tahu dah akan buat sama-sama kita. Inilah yang dilakukan oleh jamaah Brigade Al-Qassam yang ada di Gaza. Sehingga kan bila ada kalangan mereka yang nak syahid, katakanlah minggu ni nak ada serangan, nak syahid, tengah solat subuh tu, Allahu Akbar, solat subuh, tengah solat subuh bau wangi, bau wangi syuhada. Jadi orang syahid ni jadi bau wangi. Jadi kita tak ada orang yang syahid lagi kan, tak ada bau wangi. Jadi baunya wangi. Jadi ketika solat tu dah ada bau wangi dah. Jadi bila habis solat, masing-masing tengok sepeluk. Kalau engkau syahid minggu ni, engkau besok tariklah aku masuk dalam syurga, sebab engkau pergi dulu daripada aku. Kalau engkau syahid, engkau tariklah aku, masing-masing. Jadi sebelum ni, bau wangi syuhada ni, ketika berjumpa dengan jenazah-jenazah syuhada ni, barulah ada bau. Ni tak, sebelum meninggal, sebelum syahid lagi dah ada bau wangi dah. Sehingga di kalangan mereka tengok siapa nak syahid di minggu ni, siapa nak syahid minggu ni. Ini ukhuwah yang ada pada mereka, ikatan hati tu Allah tunjukkan di dunia lagi sebelum meninggal lagi. Ini satu benda yang jarang kita tengok dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir ialah kita kebangkitan dari sudut perjuangan, jihadul ulia kita sebut. Kebangkitan dari sudut perjuangan, jihadul ulia, perjuangan yang tinggi, jihad yang tinggi. Maknanya siapa di kalangan kita yang paling sayang dengan sahabat dia tadi, yang bersama-sama nak buat kerja tadi, dan siapa di kalangan kita yang sanggup berkorban untuk sahabat dia tadi, untuk perjuangan tadi, maka dialah orang yang paling bersedia untuk bersama dengan Taifah Mansurah. Saya bagi satu contoh. Ini kisah yang berlaku di Afghanistan. Seorang namanya Ibrahim. Kalau tak silap saya Ibrahim Abdul Rahman. Dia ni adalah setiausaha kepada Mujahidin Afghanistan. Seorang pelajar Universiti Islam di Pakistan. Dia ni adalah orang yang pertama syahid ketika Rusia datang. Mereka bertembung secara depan dalam jama'i. Sebelum tu tidak jama'i, dalam jama'i harakah. Dia adalah orang pertama sekali meninggal dunia, syahid. Macam mana kualiti dia? Sebut kualiti dia. Kualiti Abdul Rahman ni, Asy-Syahid rahimallah, dia dengan Allah ni luar biasa.
dia sentiasa berzikir pada Allah, ingat Allah, solat, hati dia tawajuh pada Allah, menghadap Allah, hati dia kenal Allah, sehingga kan Allah izin dia boleh mendengar sekitar yang ada ni berzikir pada Allah. Dia boleh dengar burung berzikir. Maknanya kita dengar burung berkicau, cuk-cuk kita kan. Kita dengar angin menderu-deru, kita dengar angin kan bertiupan menderu-deru tadi. Kita tengok ayam berkokok, kita dengar ayam kokok. Kita tak dengar ayam zikir, dia boleh dengar ayam zikir. Dia tahu zikir ayam apa, zikir pokok apa, zikir pokok apa, dia tahu. Macam mana tahu cerita ni? Kan satu hari dia menangis jumpa dengan dia punya mas'ul dia, naqib dia. Menangis. Kenapa kamu menangis? Dia kata, Abdul Rahman, kenapa menangis? Aku nak ceritakan, hari ni aku buat dosa pada Allah. Aku buat dosa pada Allah. Kan? Tolonglah nasihatkan aku. Apa dosa engkau, Abdul Rahman? Engkau ada dosa? Orang baik macam ni ada dosa? Perempuan tak tengok, kan? Maksiat lain tak ada, jaga sunnah. Orang yang jaga ni. Kan hari ni aku keluar daripada rumah aku dalam keadaan aku tak dengar zikrullah. Macam mana maksud tak dengar zikrullah? Dia kata kalau aku keluar rumah, aku dengar burung berkicau tu, burung tu berzikir, aku dengar burung berzikir, aku dengar pokok berzikir, aku dengar batu berzikir, aku dengar tanah berzikir, semua makhluk Allah berzikir aku dengar. Dan aku keluar rumah pergi ke UC dalam keadaan hati aku aman, damai, tenang bersama Allah. Tapi hari ini aku keluar rumah aku tak dengar apa-apa. Aku dengar burung berkicau, aku dengar angin berhembus, aku dengar macam biasa, tapi tak dengar apa yang aku selalu dengar. Tentu ada dosa aku buat, tentu ada dosa aku buat, tentu Allah murka ke aku. Dia menangis. Nakib dia pun menangis sama. Kalau engkau boleh dengar, aku tak dengar langsung kan. Dia dengar. Ini Abdul Rahman Al-Syahid, orang yang pertama syahid Afghanistan ketika Rusia menyerang. Tahu tak apa berlaku bila dia meninggal dunia syahid? Dia accountant kepada jamaah harakah Afghanistan. Bila dia meninggal dunia, kematian itu menyebabkan lebih ramai orang bangkit. Ini barakah ni, jihadul ulia. Jihad ulia ni, perjuang orang yang berjuang ni, bukan dia saja berjuang untuk diri dia atau berjuang untuk pahala dia, tak. Mati dia tu lagi ramai orang bangkit. Perkara yang sama berlaku kepada Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Syahid Syekh Ahmad Yasin. Ketika Syekh Ahmad Yasin ditembak oleh Apache, dibom tepat berkecai. Setelah darah dia mengalir di bumi Gaza, dan keadaan dia cacat, tak boleh buat apa dah, tapi masih dibunuh oleh Israel tadi, kan? Orang-orang yang duduk tepi jalan ni, budak-budak yang duduk buat tak tahu ni, semua patah balik kepada Allah. Betul, dakwah dia dengan darah dia. Dakwah dia dengan darah dia. Begitu juga yang berlaku pada Syekh Qutb rahimahullah. Sama juga, bila meninggal dia tu, orang bangkit. Bukan bangkit saja, kan? Berjuang. Jihadul ulia. Jadi orang yang telah meletakkan diri dia, seluruh hidup dia itu, untuk memperjuangkan perjalanan Allah tadi, sehingga mati dia, kan, adalah satu syiar, satu dakwah, kan. Inilah orang-orang yang boleh berada di atas jalan Taifah Mansurah, yang digambarkan hanya kurang lebih 12,000 orang sahaja di zaman kita ini. 12,000 orang saja yang berjuang bersama Al-Mahdi. Yang lain ada tak? Ada yang lain, tapi duduk dia diam. Jihad seorang-seorang. Datang Dajjal, semua pakat sembunyi. Mari kita cari kat Melaka ni, kat mana ada gua. Cari gua. Tak dapat gua. Dengar-dengar Bukit Cina ada banyak kubur-kubur yang ada dah boleh dimasuk dalam. Mari kita masuk dalam kubur. Kenapa? Dajjal datang. Lari diri. Mari kita duduk dekat banjaran Titi Wangsa. Mari kita duduk dekat hutan-hutan sikit, kan? Kenapa? Bukan kerana nak bangkit dan berjuang, kerana takut. Nampak macam
Nak berjuang nampak macam beriman, nampak macam beramal, rupanya masih pentingkan diri. Kenapa? Tidak ada satu perasaan untuk perjuangan yang sebenar tadi. Ini persiapan. Sebab tu tuan-tuan mati Allah, semua kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua mati. Semua kita akan mati. Bila sampai waktu, matilah kita. Tak kira umur kita muda ke tua, tak kira. Bila mati itu memang matilah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, tak akan lambat walaupun satu saat, tak akan cepat satu saat. Yakinlah kita dah ada tarikh mati. Dan kitalah orang yang sedang menunggu hukuman mati daripada Allah. Bila nak mati, Allah yang tahu. Kita ni beragak-agak lah agaknya. Oleh itu kita ni sebenarnya bukan tak akan berdepan dengan mati kalau kita pengecut, kalau kita takut, kalau kita buat tak apa-apa, nanti kita lambat mati. Tak, sama mati juga. Cuma macam mana cara mati yang terbaik. Cara mati yang terbaik itu. Kalau kita tak dapat mati yang terbaik, habis kita, rugi kita. Umur berapa tahun? Cikgu berapa tahun cikgu? 41 tahun cikgu hidup. Jadi berapa dia? 41 juga. Oi, ramai satu batch ni. Berapa tahun Wan? Abang Wan kita? 40. Orang muda sikit. Bila berapa tahun? 42. 42, tua sikit. Pakcik apa pakcik? Oh, 55. Alhamdulillah, saya muda sikit. Kalau bagi peluang nak mati, pakcik nak pilih masa bila? Umur berapa tahun nak mati? Agak-agak. Mati confirm. Semua yang dalam ni confirm mati . Nak pilih masa bila? Agaknya nak pilih masa bila? Kita redha pada Allah. Dulu ada satu kisah, tak ingat nama ulama' ni siapa. Kan? Ulama' ni minta panjang umur. Kemudian seorang lagi, tak ingat nama dia. Seorang lagi kata, aku tak kisah Allah bagi bila pun, aku redha. Baru dia perasan, rupanya minta panjang umur ni macam tak redha kan Allah kata. Lebih kurang gitulah. Jadi maknanya sekarang ni semua orang pasti mati. Tapi mati yang terbaik, mati orang yang berjuang pada jalan Allah. Itu mati terbaik. Itu mati terbaik. Syaitan tak nak kita mati macam itu, tak mau. Macam mana nak berjuang pada jalan Allah? Bermula dengan niat. Apa niat dia? Ya Allah, kan, kalau kau izinkan aku hidup, kau berilah kekuatan supaya aku boleh bantu agamamu, ya Allah. Minta ke Allah. Jangan jadi orang yang mengikut arus. Jadi kita kena berdoakan niat ni. Walaupun mati kita dekat atas katil, kena heart attack ke accident, tapi kita dah niat nak mati syahid ni, perjuang agama Allah, Allah bagi syahid fisabilillah. Kan digambarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan, ketika satu bersama sahabat-sahabat, dia kata ada nanti manusia yang bangkit di akhir zaman, di padang mahsyar. Dia bangkit tengok keliling, semua para syuhada, semua para syuhada. Kata, aku tak mati sebagai syuhada, aku pun tak mati syahid. Kenapa aku bersama dengan para syuhada ni? Kan, rombongan para syuhada, orang yang syahid fisabilillah. Rupa-rupanya niat dia tu Allah kira. Ni Allah yang maha pengasih, maha penyayang, orang beriman ni Allah sayang ni. Kita niat pun Allah kira dah. Tapi hari ni kita tak niat. Kita tak teringat pun, tak terfikir pun. Kita ingat mati sama je. Ataupun tak terfikir pun kita akan mati. Kita ingat kita hidup lama lagi. Kan? Kita ingat kita hidup sampai 100 tahun. Kan? Jadi sebab tu, orang yang ada jiwanya yang rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sentiasa. Kan? Sebab tu bila kita baca ni kan, ni saya latih diri saya sendiri, mungkin sama-sama kita manfaatkan kalau boleh kan. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim tengah solat ni, hati kita nak tunduk pada Allah. Dengan nama Engkau ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, aku mulakan segala-galanya. Engkau lah yang maha penyayang, maha pengasih. Hati kita rendah sangat ke Allah. Rendah sangat ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mulakan apa-apa pun dengan nama Engkau yang maha pemurah, maha pengasih. Hati kita rendah. Kita nak agungkan Allah. Hati kita nak rasa perlukan Allah. Rendah diri saja tak cukup. Rasa Allah agung tak cukup. Kita nak rasa aku perlukan Kau. Sebab tu bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim,
hati kita ni nak minta pada tolonglah aku ya Allah, macam tu. Kenapa? Sebab kita perlukan Allah. Setiap kali baca bismillah, bukan hanya sekadar bismillah, tapi bismillah hati kita nak minta tolong ke Allah. Itu kita hamba. Kita rasa kita hamba. Ar-Rahman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji pada Engkau. Masa kat situlah kita nak meletakkan diri kita ni kan rendah sangat, dan kita nak hanya serahkan seluruh pada Allah. Apa yang Engkau baik bagi baik, Engkau bagi tak baik, Engkau bagi aku suka, aku tak suka, aku sihat, aku sakit, semua alhamdulillahi rabbil alamin. Kita serah kat kebijaksanaan Allah. Puji pada Dia dalam segala hal, ala kulli hal. Jadi pada masa tu kita baiki hubungan jahat kita, buruk sangka kita, su'uzan kita dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita baiki su'uzan kita. Kalau adalah kritik kan, penat, ya Allah letihnya aku, tak dapat lagi, banyaknya benda yang kita rasa negatif ni, semua kita buang tepi. Husnuzan dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala yang Kau bagi ni semuanya baik ya Allah, semuanya baik, aku terima. Ini sifat hamba ya, kita puji Allah. Man Ar-Rahman Ar-Rahim, kita baca tu kan, kita nak rasa sayang ke Allah. Ni nak kena latih dalam solat ni kan. Ar-Rahman Ar-Rahim tu nak rasa sayang pada Allah. Macam mana nak rasa sayang pada Allah? Mungkin sebelum semayang tu kita prepare. Apa kita prepare kan? Siapa yang paling kita sayang sekali dalam dunia ni? Apa yang paling kita sayang sehingga kita fokus? Kita sayang pada kerja, ada orang sayang kat kerja, ada orang sayang kat anak, ada orang sayang dekat harta, ada orang sayang dekat macam-macam. Kita tengok sebelum solat, kita fikir, aku sayang apa? Oh, aku sayang anak aku. Oh, aku sayang kerja aku. Masa tu kita nak ubah, aku sayang Allah sahaja. Jadi masa kita baca Ar-Rahmanir Rahim kan, kita nak tanam sayang ke Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang aku sayang. Sebab Engkau sayang ke aku lebih daripada aku sayang ke Engkau. Aku nak sayang ke Engkau. Jadi nak timbul perasaan sayang. Jadi kita kena latih. Kemudian lepas tu Maliki Yaumiddin. Masa tu kita kata, dalam hati kita rasa, ya Allah, aku rindu ke Engkau ya Allah. Maknanya bila sebut Maliki Yaumiddin ni, dialah Tuhan, dialah Tuhan punya kepada Yaumiddin, akhirat. Maka ya Allah, aku nak pergi jumpa Engkau ya Allah. Aku rindu sangat ke Allah. Maliki Yaumiddin, rindu ke Engkau ya Allah. Maknanya apa? Tak takut mati dah, tak takut sakit dah, tak takut penderitaan dah. Semua benda yang tak elok, semua tu kita, sebab kita nak jumpa Allah. Maliki Yaumiddin. Kalau kita baca sungguh-sungguh menangis kan. Kalau menangis dekat orang, kita janganlah sangat kan, nanti orang nampak kita pula jadi lain kan. Malam-malam tu yang malam-malam tu penting tu. Malam-malam baca menangis kat Allah. Aku nak jumpa Engkau ya Allah, aku rindu kat Engkau ya Allah, aku rindu kat Engkau ya Allah. Nabi kata apa? Ada di akhirat nanti ada orang yang dia bagi sayap. Bagi sayap. Orang semua sibuk duk queue nak yaumul hisab. Dia dah terbang lah. Dia terbang tak nampak neraka pun. Terbang. Antaranya digambarkan. Antaranya dia rindu ke Allah. Antaranya. Maknanya dia tak jumpa pun titian sirat. Dalam hadis yang lain Allah gambarkan, Rasul gambarkan SAW, Rasul panggil, siapa di kalangan sini yang nak berjumpa dengan aku? Orang yang betul nak jumpa Allah, kat tangan. Maka kata, ya wahai umat hamba aku, kenapa enggak jumpa engkau? Suka ke jumpa dengan aku? Kami suka ya Allah, kami rindu, tapi kami malu, takut dosa, malu banyak dosa ya Allah nak jumpa engkau, tapi kami nak jumpa engkau. Maka ketahuilah aku ampunkan dosa kamu, masuk syurga tanpa hisab. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rindu ni dia tak boleh datang tanpa kita nak rasai daripada dunia ni. Kena rasai dunia ni, rindu ke Allah. Jadi Maliki Yaumiddin, dialah pemilik hari akhirat, dialah Tuhan punya, dialah raja hari akhirat kan. So kita, ya Allah, dunia ni macam-macam kan. Hari ni aku lapar, hari ni aku susah, hari ni aku tak apa, ya Allah, aku rindu nak jumpa engkau. Tanamkan perasaan. Tapi tak boleh dalam masa sekejap, kita kena latih lah pelan-pelan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku sembah ya Allah, hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Masa tu kita nak rasa kita ni hamba Allah, kita nak ibadah pada Dia, nak berjuang. Biarlah aku susah ya Allah, aku buat apa yang Kau suruh, aku tinggal apa Kau larang. Nak jadi hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau je aku minta ya Allah. Ini latihan hati. Cuba kita amalkan. Maknanya kita bukan saja baca Fatihah, tapi kita cuba menghayati. Ini kekuatan. Ini untuk mendapatkan jihadul ulia. Kan? Perjuangan yang tinggi ni, hati kita kena benar-betul rendah pada Allah. Dan betul-betul boleh korban pada Allah SWT. Jadi kita baca Fatihah tu, kalau kita boleh amalkan 41 kali tiap-tiap hari tu, hebat tu. 41 kali. Macam mana cara baca dia? Kan? Mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah dengan alhamd digabungkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Baca macam biasa. 41 kali. Amalkan. Ini zikir-zikir yang boleh menghidupkan hati kita. Kita baca zikir tu, bukan jangan nak niat apa-apa. Kalau Allah bagi sesuatu yang luar biasa, anggapkan sebagai ujian daripada Allah. Tapi niat kita nak dekat Allah, niat kita nak muliakan Allah, niat kita nak sayang Allah. Niat kita tu. Jadi zikir ni jangan dapat hikmah. Orang tarikat ni kadang-kadang dia duk amal dia ribu-ribu, dia nak dapatkan hikmah, nak dapatkan fazilat. Jadi kita ni jangan nak zikir dapatkan hikmah, dia akan jadi rosak. Kita nak dapatkan dekat dengan Allah, takarub dengan Allah, nak muliakan Allah. Kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, ataupun subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Jangan ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram kan. Kita puji Allah. Sebab setiap patah perkataan yang keluar dari lidah kita, hati kita, yang kita puji Allah, semuanya Allah dengar. Semua Allah dengar. Semua Allah sambut. Jadi kita baca. Tak kira zikir apa, baik baca dalam rangka nak mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dapat karamah, dapat ma'unah, dapat apa semua tu, itu semua tu Allah bagi. Itu bukan kita nak. Allah akan bagi. Ada orang boleh buat macam-macam kan, itu Allah bagi. Tak payah kita nak minta lah. Kalau minta, nanti kan, dia jadi tak betul niat kita. Amalkan, insyaAllah. Jadi ada 5 perkara yang kita kena tengok balik supaya kita boleh berhadapan dengan huru-hara yang ada, untuk kita membina kekuatan Taifah Mansurah, untuk kita boleh bersama dengan Taifah Mansurah. Taifah Mansurah ada dah. Satu dunia ni ada dah. Macam ada sahabat kita, kawan kita sebut tadi kan. Kat mana satu kumpulan ada dah semua. Semua dah ada dah. Cumanya kita ni bersama tak bersama. Macam gitu. Dan kita tak akan bersama kalau kita tak cukup syarat. Tak cukup syarat-syarat tak sama, tak dapat. Walaupun kita kata saya dah baik, tak cukup. Contoh kita boleh semayang, kita boleh baca zikir, ribu-ribu zikir. Tapi hati kita dengan sahabat kita ni tak ada kasih sayang. Tak boleh. Allah akan filter nanti. Allah akan filter nanti. Kan? Kita tak boleh sayang sahabat kita. Yang kita tengok kelemahan dia, kelemahan dia, kelemahan dia. Kita tengok kekurangan dia. Muka dah lah tak handsome, perangai buruk. Itu yang kita nampak. Kita tak nampak ada akhlak dia yang baik, tak nampak benda yang baik kat dia kan. Allah pilih dia tadi. Kita nampak buruk. Kita tak akan bersama dengan Taifah Mansurah. Walaupun Taifah Mansurah bersama kita, Allah akan filter. Kita terkeluar. Iyazbillah min zalik. Jadi huru-hara ni kita tak boleh berdepan seorang-seorang. Huru-hara kita kena bersama dengan jamaah, dengan sahabat-sahabat. Dan insya-Allah dah dekat sangat. Dah dekat sangat. Jangan sebut dekat sangat huru-hara je kan. Dah dekat sangat kemenangan. Dekat sangat kemenangan. Kalau sebut dekat sangat huru-hara takut je kan. Tak, dekat sangat kemenangan. Sebab akhirnya menang. Macam cerita Hindustan, menangis, takut, rasa marah, geram, semua-semua, lah menang.
hero menang. Jadi panggung wayang tak kena bakar lah kan. Macam itu. Kalau hero kalah, panggung wayang kena bakar kan. Jadi masa sebelum tu geram kan. Mak hero kena bunuh, bapak kena bunuh kan, ataupun dia punya keluarga kena bunuh, dia kena seksa apa. Oh geram, takut semua macam-macam perasaan ketika tu kan. Last menang. Menang tu keluar daripada panggung wayang tu, muka senyum semua, hero menang. Jadi kita ni nak kena rasa hero menang, Islam akan menang. Itu janji Allah tu, bukan janji saya, janji Allah. Jadi susah macam mana pun, payah macam mana pun, akhir kita akan menang bila kita berada di atas jalan yang benar tadi. Jadi itulah. Jadi dah dekat, kemenangan dah dekat, insya-Allah. Kan? Teknologi yang ada pada Dajjal, insya-Allah kita setanding, kita ada teknologi itu, insya-Allah. Dajjal ada kita terbang, Tesla, kita pun boleh buat terbang juga. Tika terbang lagi kan. Tak payah kereta, tak payah enjin. Nak sebut teknologi dekat Dajjal, Dajjal ada Amerika, ada dia punya tentera dia, ada semua dah Allah akan bagi kita lebih daripada itu. Sebab itulah siapa yang rasa dia kesorangan, maka rupa-rupanya dia terlupa di sekitar dia tu ada tentera yang banyak. Tentera Allah ni banyak. Namrud ni genius, bijaksana, banyak teknologi zaman dia. Namrud Raja Namrud. Kemudian dia cerdik, kaya, dia kontrol semua, hebat dia. Dia bukan raja yang bodoh macam ada banyak hari ni. Dia bukan raja yang bodoh, Namrud raja yang cerdik. Dia tahu rakyat dia mana, tapi dia nak ikut nafsu dia lah, ikut dia punya tu lah. Hebat dia, mati macam mana dia? Cuba tahu macam mana Namrud mati. Dia mati hanya dengan seekor nyamuk yang kepak di sebelah pun sengit-sengit kan. Kemudian ni terbang pun hulu hayang, masuk dalam telinga dia. Dah masuk dalam telinga dia, dia rasa ini tempat paling best, saya boleh lepak kat sini. Dia pun duduk situ, dia hisap darah. Kemudian setiap kali dihisap dia seronok dingit. Setiap kali ni tu kepala dia bingit. Akhirnya dia perintah orang ketuk kepala dia. Ketuk kepala dia, hina, mati dengan sebab nyamuk yang kepak sebelahnya dah sengit-sengit, cacat. Allah hina Namrud. Itu raja yang cerdik, raja yang genius, yang kaya, yang banyak tentera, yang hebat. Dipuji oleh rakyat dia. Cuma tak Islam je, tak beriman dia. Semua ada kat dia, Namrud. Babylon, tu dia yang buat. Sebagainya kan, taman-taman tergantung, nampak, antara 7 perkara yang ajaib di dunia ni, dia buat. Tu teknologi dia tu. Teknologi dia hebat. Tapi mati dengan seekor nyamuk yang kepaknya pun, Allah nak hina dia, kepak nyamuk tu pun cacat, masuk dalam telinga dia, tak nak keluar dah. Dia ketuk, dia jolok apa, nyamuk tak keluar. Engkau buatlah apa, inilah tempat aku parking sampai engkau mati. Kenapa? Nyamuk tentera Allah. Allah arahkan pergi. Mati Namrud yang hebat tadi. Jangan sombong raja-raja ni. Nanti Allah hantar nyamuk aja dia ni. Jangan sombong bila jadi raja, kita boleh buat apa saja. Kita doa hantar nyamuk je. Ini tuan-tuan perempuan, insya-Allah kita jangan rasa kita kesorangan. Kita minoriti, memang nampak sikit, tapi sebenarnya tentera Allah, makhluk Allah yang beriman, makhluk Allah yang taat pada Allah, dengan malaikatnya yang lebih ramai kan, dengan keadaan orang beriman yang dah meninggalkan kita ramai, yang hebat kan. Tentera Allah, angin tentera Allah kan, laut tentera Allah, langit, bumi, semua tentera Allah. Jadi Allah tak perlu pun tenteranya untuk nak menghancurkan musuh, tapi dia sebut tentera Allah pun banyak dah. Jadi bila kita dengar tentang Dajjal nak datang 2024, 2025, Dajjal nak keluar. Dalam kalender Syekh Ahmad Fatani digambarkan kemungkinan besar berlaku pentepungan besar 2024 atau 2025. Di dalam kalender lah. Ni ahli falak dululah kan. Dia menggambarkan berlaku satu yang besar. Kemungkinan malhamah kubra, kemungkinan. Maka kita melihat bukan dengan ketakutan, tapi kita melihat dengan keimanan. Itulah tanda nak menang. Mungkin kita akan berdepan dengan susah sikit, macam kita nak main bola, nak menang bola sepak, mana boleh rehat-rehat kan.
duduk isap rokok, minum air kok. Isap rokok, minum air kok setiap hari. Pergi padang, mai. Itu cara isap rokok, ikut. Itu cara minum air kok, kan. Cara makan pizza. Tak latih pun, tak berdiri pun. Boleh menang tak pasukan bola sepak? InsyaAllah kalah, kan. Tak boleh menang. Jadi kita, Allah uji susah, Allah uji payah, Allah uji menderita, diancam. Semua tu nak memperkuatkan kita. Semua tu nak mempersiapkan kita untuk menang. Lagi susah, lagi payah, lagi kuat orang beriman tadi. Jadi jangan nampak yang fizikal aja kan. Kita nampak bagaimana Allah. Tapi akhirnya Allah bagi menang. Hero menang. InsyaAllah tuan-tuan dan semua hero. InsyaAllah. Hero akan menang insyaAllah. Tapi kita kena betulkan niat kita malam ni. InsyaAllah. Apa niat kita? Ya Allah, sekiranya Engkau izinkan aku hidup, hidupkanlah aku sebagai seorang pejuang pada jalan Allah, pada jalan-Mu ya Allah, fi sabilillah. Kalau Engkau matikan aku ya Allah, matikanlah aku sebagai orang yang syahid fi sabilillah. Minta niat macam tu. Minta ke Allah. Dan Kau terimalah semua amalan aku ya Allah. Minta. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. InsyaAllah tu lah, lebih kurang lah. Saya tak sempat nak tengok komen ke apa ke, sebab sini ramai orang kan. Ada soalan ke, tambahan ke, ada apa-apa? Anything? Ada nak tambah-tambah ke apa ke? Ada nak cerita, sebab kita ada orang, selalu tak ada orang, seorang-seorang. Seorang-seorang memang kita tak tanya orang kan. Ada apa-apa? Adik-adik ada? Tak ngantuk adik? Tak ngantuk lah. Ni semua mujahid-mujahid ni tak ngantuk. Tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa. Firdaus nak tambah-tambah sikit. Dia ingat atuk-atuk cakap apa ke? Pesanan tuan-tuan guru kita kan? Baik, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah apa yang kita cuba sampaikan ini adalah merupakan perkara yang penting. Kita sebut tak lama lagi akan berlaku huru-hara ke apa ke whatever. Semua itu tanda-tanda kita akan menang insyaAllah. Cuma lepas ni kita akan bincang tentang sifat-sifat Taifah Mansurah. Macam mana, mudah-mudahan lepas tu kita akan tengok balik kita ni bersama-sama tak dengan Taifah Mansurah. Kalau kita tak bersama-sama, maknanya kita tak persiap diri kita lah. Macam kita nak masuk universiti, kita kena siapkan diri kita. Kalau kita boleh masuk kan universiti tu, samalah. Kalau kita nak bersama dengan jamaah yang akan diberikan kemenangan oleh Allah, kita mesti duduk dalam tarbiyah, mesti duduk dalam dakwah, mesti duduk dalam program-program jihad fisabilillah, supaya kita dapat bersama-sama dengan mereka yang berjuang tadi, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita baca doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. واثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفعل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيل يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان في كل زمن. اللهم انصرنا يا الله على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah jazakumullah khairan katsira kepada semua juga kepada tuan rumah